Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan start dengan bahagian 2 untuk review percubaan biologi MRI SEM 2019 kertas 1. Jadi bersama saya Cikgu Sayyidah. Jadi hari ini kita akan belajar sambung lagi soalan seterusnya. Ini dah masuk bab mitosis dah. Jadi kita tengok soalan ke-10. Rajah 7 menunjukkan sel haiwan yang sedang mengalami mitosis. Jadi dia tengok dia dah terbahagi kedua. Jadi tengok berapakah bilangan kromosom dalam sel soma haiwan ini. Jadi kita tengok dia sedang mengalami mitosis. Jadi mitosis bermakna bilangan kromosom sel anak sama dengan bilangan kromosom sel induk. Jadi berapa bilangan kromosom sel soma haiwan ni? Kita tengok asal dia ada 4 dan bila pisah pun dia tetap juga 4. Jadi jawapan dia B. Soalan seterusnya, rajah menunjukkan pelakuan kromosom semasa meiosis. Jadi apakah proses P? Kita tengok kat P ni dia bersilang dan kemudian dia memindahkan sebahagian daripada maklumat genetik. Jadi apakah proses P? Kita tengok A, sinapsis. Dia kromosom homolog berpasangan, tapi dia bukan berpasangan macam ni. Kemudian replikasi. Replikasi ni penghasilan satu salinan sel baru DNA semasa pembahagian sel pun bukan juga. Penggandaan bukan. Kalaupun DNA ni mengganda atau tu kita panggil replikasi sebab DNA ni dia ada dua rantaian. Jadi bila dia kopi rantaian tu dia buka yang A dia akan kopi jadi B sama macam B. Jadi dia tak panggil duplikasi, dia panggil replikasi. Dan yang ni kita panggil crossing over, pertukaran bahan genetik antara dua kromatid bukan pasangan. Jadi jawapan dia adalah pindah silang ataupun crossing over. Soalan seterusnya, antara berikut yang manakah merupakan hasil meiosis? Kita tengok dia punya ni. Meiosis ni adalah bila sel gamet membahagi dua. Yang penting gamet menghasilkan 4 sel anak yang mengandungi separuh daripada jumlah maklumat genetik asal. Meiosis untuk sel gamet, jadi dia akan berlaku dekat satu gamet, kedua adalah spermatozoa, ketiga pollen grain atau butir debunga. Hujung pucuk ni bukan, sebab hujung pucuk ni dia cuma mengalami mitosis, pembahagian sel yang banyak. Jadi jawapannya adalah 1, 2 dan 3. Okey. Soalan seterusnya, seorang perempuan mengandung telah dikenal pasti mengalami kekurangan bilangan hemoglobin dalam darah. Antara berikut makanan manakah yang perlu diambil untuk meningkatkan bilangan hemoglobinnya? Jadi kita tengok hemoglobin ni dia sebenarnya struktur dia ambil kat Wikimedia Commons, dia ada banyak ferrum atau iron. Jadi kita kena cari bahan yang kaya dengan iron. Jawapan dia adalah bayam. Kita tengok pula susu, dia bagus untuk, dia mengandungi kalsium yang bagus untuk tulang. Lobak merah dia ada vitamin A yang bagus untuk mata, dan juga kentang yang bagus untuk mengandungi karbohidrat untuk tenaga. Soalan ke seterusnya, rajah 14 menunjukkan perut seorang individu yang telah menjalani pembedahan pitasan perut sebagai alternatif untuk mengurangkan berat badannya. Ramal, jadi sebelum pembedahan dia perut dia besar, selepas pembedahan perut dia jadi kecil. Ramalkan kesan pembedahan ini dilakukan terhadap beliau. Jadi dia sebab perut dia kecil, jadi dia akan mengurangkan pengambilan makanan. Dia meningkatkan insulin, meningkatkan risiko diabetes, metabolisme semua tak berkaitan. Dan juga kalau dikurangkan makanan, kurang gula, jadi biasanya akan mengurangkan risiko obesiti,
seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Rajah 10 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Jadi kita tengok ni A ni mulut. Jadi kat antara bahagian A, B, C dan D yang manakah merembeskan erepsin. Jadi kita tengok dulu A, amylase Leo. Sebenarnya dalam video sebelum ni pun kita dah tengok sini, dia akan menukarkan kanji kepada maltosa. Untuk B ni adalah hati. Hati fungsi dia adalah rembeskan empedu. Seterusnya C ni adalah perut. Perut rembeskan enzim pepsin yang menukarkan protein kepada polipeptida. Dan terakhir D. Jadi boleh agak dah jawapan dia D, tapi kita tengok apa yang tu yang ada yang dirembeskan oleh usus kecil. D ni usus kecil, jadi yang dirembeskan oleh usus kecil adalah peptidase ataupun erepsin. Dia menukarkan polipeptida kepada asid amino. Okey, jawapan dia adalah D. Jadi kita tengok yang struktur yang ni, tengah-tengah ni adalah usus kecil, ni adalah usus besar, dan ni adalah esophagus. Okey, soalan seterusnya. Antara berikut organ yang manakah memainkan peranan penting dalam asimilasi nutrien dan penyahtoksinan bahan berbahaya. Jadi kita tengok asimilasi dan penyahttoksin. Sebenarnya kalau hafal, kita tahu dia adalah, jawapan dia hati. Kita tengok fungsi jantung, pam darah. Perut rembeskan bukan protein, dia pepsin untuk okey, dia bukan protein, dia pepsin. Okey, tak payah buruk sangat. Okey, dia rembeskan protein, pepsin macam video yang sebelum ni. Seterus dan asid hidroklorik. Dan pankreas dia merembeskan enzim lipase dan juga lipase, protease dan amylase, dan juga hormon insulin dan glukagon. Yang ni untuk pertukaran glukosa kepada glycogen dan juga glycogen kepada glukosa. Persamaan kimia berikut menunjukkan satu proses tindak balas cahaya dalam fotosintesis. Ini pun nutrisi dalam tumbuhan. Jadi kita tengok fotosintesis, tindak balas cahaya dia adalah yang ni, air membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida dengan kehadiran cahaya dan klorofil. Fotolisis air ni berlaku di grana tilakoid. Jadi ni struktur klorofil. Yang ni adalah grana. Tilakoid ni ada satu-satu ni, dan dia berlaku dekat membran tilakoid. Dan satu lagi kawasan adalah kawasan tepi-tepi ni yang dipanggil stroma. Stroma berlaku tindak balas tak bersandar cahaya ataupun tindak balas gelap. Apakah yang berlaku kepada proses ini jika keamatan cahaya rendah? Jadi kalau keamatan cahaya rendah, fotosintesis berkurang. Jadi bila fotosintesis berkurang, jadi kurang glukosa dihasilkan. Kita tengok balik tindak balas ni. Jadi hidrogen yang ion hidrogen yang terhasil ni akan menghasilkan hidrogen. Dia akan bertindak balas dengan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Yang ni berlaku di stroma untuk tindak balas tidak bersandar cahaya ataupun tidak balas gelap. Dan OH minus ni dia akan terima elektron, dia akan membentuk oksigen dan air. Oksigen ni akan dibebaskan ke persekitaran. Sebab itulah kita kata fotosintesis dia menghasilkan oksigen sebagai bahan buangan dia. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua contoh produk makanan, ada susu dan jus oren. Apakah proses utama yang terlibat dalam penghasilan produk tersebut? Jadi jawapan dia adalah pempasturan. Jadi biasanya untuk ni adalah pempasturan. Kita panaskan dia dalam suhu yang dalam air suhu dan tinggi untuk membunuh bakteria. Seterusnya, persamaan berikut menunjukkan satu respirasi aerobik dalam sel otot. Aerobik maknanya dia ada oksigen.
Apakah T? Dia adalah tenaga, berapa banyak tenaga. Bila aerobik jadi tenaga dia banyak. Jadi jawapan dia adalah P. Okey, kita tengok. Satu lagi respirasi adalah respirasi anaerobik. Dia tak pakai oksigen. Oksigen tak guna. Dan dalam otot dihasilkan asid laktik dan 150 kJ tenaga. Manakala kalau respirasi anaerobik dalam tumbuhan ataupun yeast dihasilkan etanol, karbon dioksida dan juga 210 kJ tenaga. Okey, soalan seterusnya, Rajah 12 menunjukkan sebahagian sistem respirasi manusia. Apakah yang berlaku ke atas struktur P semasa menghembus nafas? P adalah diafragma, jadi menghembus nafas dia mengendur, maknanya dia tu dan berbentuk kubah. Dia ada kat sini macam ni. Barulah rongga rongga dada ni akan saiz dia berkurang dan tekanan udara dia akan tolak ke atas. Jadi kita tengok proses dia adalah otot interkostal luar mengendur, otot interkostal dalam mengecut, kemudian sangkar rusuk bergerak ke dalam dan ke bawah, otot diafragma mengendur, diafragma melengkung ke bentuk asal, maknanya dia melengkung ke atas, dan isi padu rongga toraks berkurang, tekanan udara dalam rongga toraks bertambah, dan kemudian tekanan udara dalam paru lebih tinggi, jadi udara keluar dari paru. Jadi cuba hafal salah satu daripadanya, sama ada naik narik nafas atau hembus, dan kita akan tahu jawapan yang seterusnya. Okey, soalan saya rasa macam terakhir. Rajah 13 menunjukkan pokok padi di sawah padi. Kita tengok P dan Q. Apakah produk-produk respirasi daripada di dalam P dan Q? P ni dia atas ada udara, jadi dia mungkin, Q ni dia dalam air, jadi mungkin tak ada udara. Jadi P ni, okey, jawapan dia B. P ni mesti respirasi aerobik dan Q respirasi anaerobik. Kita tengok aerobik menggunakan glukosa dan oksigen, dihasilkan karbon dioksida dan air, dan anaerobik dihasilkan dia guna glukosa tanpa oksigen, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Okey, belum lagi, ni soalan yang terakhir. Okey, saya Rajah 14 menunjukkan pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah. Apakah kepekatan karbon dioksida dalam P, Q dan R? Jadi kita tengok kat sini sebenarnya okey, yang warna oranye ni karbon dioksida, yang warna hijau ni oksigen. Kita tengok anak panah, aliran darah, maknanya yang kat ni darah terdioksiden, dia banyak karbon dioksida, dan kemudian dia akan pergi ke alveolus untuk keluar hembus nafas, dan sini oksigen akan masuk kat sini dan akan diangkut ke jantung dan kemudian akan dipam ke seluruh badan. Jadi kepekatan karbon dioksida kat sini, P ni tinggi, Q ni pun rendah, R ni pun rendah. Jadi jawapan dia adalah D. Kalau kepekatan oksigen, dia akan sini rendah, sini tinggi, sini pun tinggi. Okey, itu sahaja. Jadi semoga anda mendapat manfaat. Tunggu untuk bab seterusnya. Saya minta maaf, saya memang ambil masa yang lama untuk edit. Minggu lepas baru saya siap buat slide. Hari ni baru sempat record dan nanti nak kena edit dia punya recording dulu. Tapi saya harap anda semua dapat manfaat daripada ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.